Diam atau sombong. Kita nak bacakan komen-komen anda yang telah pun saya tengok banyak dekat Facebook kami. Salah satunya ini daripada penonton setia kita, Halijah Hanif. Salam ceria wanita hari ini di samping pengacara-pengacara ceria juga. Terima kasih banyak-banyak. Tak semua yang pendiam tu sombong. Ada yang sesekali buat lawak ketawa berguling-guling. Kita yang dengar. Awak kata? Awak cakap saya? Saya tak, rasa saya. Janganlah. Okey, dan seterusnya komen daripada Afina Lia. Afina berkata, selamat tengah hari pengacara wanita hari ini. Selamat tengah hari. Dengan cuaca yang cerah, semoga kita ceria-ceria selalu. Okey, topik hari ini sombong atau pendiam. Pada diri saya sendiri pada mulanya orang kata saya sombong. Tapi bila dah kenal, sebenarnya bukan sombong, tapi saya pendiam dan pemalu. Tapi itu dulu masa sebelum kahwin. Sekarang dah kahwin, dah ada anak-anak pula, ada cucu. Bukan pendiam dan si sombong. Dan dah jadi murai, dah jadi Ultraman. Jadi mak-mak. Bagai begitulah. Tak kenal, maka tak cinta. Love you all. We love you too, Afina. Ya, wow. Seronok perkongsian dia. Tapi itu adalah orang kata realitinya. Betul. Yang mana kita sebenarnya kita rasa kita ni sombong, kita ni pendiam. Tapi bila waktu berubah, masa berlalu, kita jadi orang yang baru. Okey, kita nak kenalkan tetamu kita di studio. Kita ada 3 orang tetamu. 3 orang tetamu. Di hujung sanalah kita perkenalkan terlebih dahulu. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, pakar motivasi kita hari ini. Tak asing lagi. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pasti sikit bukan lah, batuk-batuk sikit ada batuk-batuk sikit. Samalah kita. Dan kita bersama dengan Muaz Zabir. Wow. Ya, saya. Okey, perkembangan terbaru Muaz? Alhamdulillah baru habis shoot drama yang kedua. Sekarang drama pertama tengah tayang. Akasia, bukan hanya sekadar cinta. Wow, penghiraan buzz kita. Ya. Dan di seterusnya kita bersama dengan Niki Palikat. Niki, sehat Niki? Sangat sihat. Okey, baik, cantik sangat. Alright, Niki. Kita mulakan topik perbincangan hari ini, Fatin. Saya rasa kita mulakan dengan Niki dahululah. Okey, Niki. Kadang-kadang, sebab tadi dah sempat berborak dengan Niki sedikit lah. Kadang-kadang kita yang lahir-lahir ni, bentuk muka kita memang macam ni. Kan? Tapi sejak kita lahir, disebabkan bentuk muka kita pun orang ingat kita sombong. Dan awak pernah mengalami masalah itu? Lahir-lahir je dah dikatakan sombong. Dekat bangku sekolah dikatakan sombong. Tapi yang menariknya bila orang tu kenal dengan Niki, rupanya Niki ni kelakar. Rupanya Niki gila. Itu kisah hidup Niki. Jadi Niki belajar untuk jangan terasa dengan pendapat orang sebab itu first impression. Yes, First impression tu boleh berubah. Depends on diri kita sebenarnya macam mana kan. Tapi Niki sendiri seorang yang pendiam atau memang seorang yang jovial? Naturally, Niki rasa Niki ni pendiam sebenarnya. Cuma suka menyanyi. Jadi orang ingat ni kita jenis yang havoc. Tak. Lebih suka pendiam. Okey, itu dari Niki. Mungkin pendapat Niki kan. Dan Muaz, kalau seorang perempuan lain, lelaki lain. Kalau lelaki ni dia lebih orang kata bukanlah bersifat introvert, tetapi ada orang kata kumpulan-kumpulan yang dia selesa kadang-kadang ataupun dia tidak suka bersikap terbuka pada awalnya. Dia bergantung juga, taklah semua lelaki. Tapi ada setengah lelaki macam tu. Dia macam kita tak boleh nak spesifikkan untuk seorang lelaki itulah. Macam Muaz dulu pendiam. Sekarang jadi apa Muaz? Sekarang dia dah hilang dah pendiam. Tak tahu pergi mana dah. Dah masuk dalam industri hilang. Hilang. So nak spesifikasikan kepada lelaki tu ada orang kata lelaki tu ada kuartal bercakap. Betul. Ada setengah orang yang dia okey. Muaz rasa semua orang macam tu. Tapi ada orang yang dia okey je dengan semua orang. Tapi Muaz tak ada macam switch ke? Macam kalau saya sekurang-kurangnya, saya ada switch. Kalau saya bersiaran ataupun kerja, saya memerlukan untuk saya bercakap banyak, saya on switch saya. Dah habis tu saya off switch saya. Saya bergantung kepada situasi. Kalau situasi itu memerlukan saya untuk bercakap banyak, saya akan bercakap banyak. Tapi bila kita tak tahu pasal benda tu, kita diam. Sebab kalau kita banyak bercakap, takut kita tunjukkan diri kita yang kurang cerdik tu. Nanti itu pun dikatakan kita sombong. Betul. Sombongnya dia. Macam dia seorang je tahu semua. Ya, betul. Okey. Baik. Kita nak bertanya kepada doktor pula. Okey, doktor secara peribadinya, kita semua tahu yang doktor seorang yang sangat mesra, bukanlah pendiam. Tapi doktor ni, personality doktor bagaimana? Okey, saya ni bercakap hanya apabila saya rasakan percakapan saya tu ada manfaat. Okey. Kalau katakan saya kurang suka bercakap benda-benda yang
lara, benda-benda yang tak ada manfaat, borak-borak kosong. Jadi sebab tu kalau orang ada dekat saya ni selalu kena motivasi. Baik. Ya, saya dengar doktor, saya dengar. Okey, tapi doktor, kita berbalik kepada topik kita, pendiam atau sombong ini. Baik. Bagaimana untuk kita nak kenal pasti mereka ini pendiam ataupun sombong, ataupun biarlah dia nak sombong ke, dia nak jadi pendiam ke, kenapa kita pula yang nak kisah? Yang sombong ni apabila ada ilmu tak kongsi, apabila ditanya tak jawab, sedangkan dia tahu. Jadi ini yang sombong, kedekut ilmu, tak nak bercampur dan sebagainya. Tetapi kalau yang pendiam disebabkan dia tak nak tersalah cakap ataupun berhati-hati dalam bercakap, sebab lisan ni banyak, dia punya bahana lisan ni banyak. Orang yang banyak cakap kadang-kala terpaksa berbohong. Kadang-kadang banyak cakap, kadang-kadang banyak yang terlajak, terumpat, terfitnah, terkata orang dan sebagainya. Jadi sebab itu, orang yang bijak, dia banyak mendengar daripada banyak bercakap. Dan dia memberi respon seiring dengan apa yang dirasakan, respon itu boleh memberi manfaat kepada orang. Dan kadang-kadang kalau kita banyak cakap, kadang-kadang ada yang tersakiti dengan tak disengajakan melalui percakapan kita yang tidak berhati-hati. Sebab percakapan ni laju, ya, fikir datang lambat, kan? Bila dah terlepas cakap baru fikir aku tak patutlah kata macam tu. Tetapi kalau perkara tu berlaku secara dalam siaran langsung seperti ini, orang dah pun ambil video tu, orang dah kerat video tu, orang dah tularkan video tu, susah kita, ya. Pernah saya tengok kawan-kawan yang terlepas cakap dan akhirnya menjadi satu isu, padahal dia mungkin maksudkan lain tapi tersasul masa bercakap. Jadi sebab itulah bercakap ni kita kena berhati-hati. Tapi kalau kita diam, tak semestinya kita sombong. Kita boleh gunakan penampilan kita yang lebih mesra. Walaupun kita diam, banyak senyum. Kan? Bila kita senyum, orang tak kata seorang yang sombong apabila kita banyak senyum. Kalau kita jumpa orang, walaupun kita tak kenal, tapi orang tu mungkin kenal kita, terutama figura-figura selebriti, kan? Cuma angguk sikit cukuplah. Bukan nak tu pun, angguk sikit. Saya selalu, kan, bila dia mungkin kenal aku kot, angguk sikit, kan? Jadi itu tanda kita tidak sombong, memberikan satu bahasa badan yang menunjukkan kita tidak sombong. Baik. Mudah je kan untuk kita menyantuni orang sebenarnya. Betul. Dia mungkin ada orang dia pendiam, ada orang memang dia sombong, ada orang pendiam dan sombong. Ada juga, kan, doktor? Banyak kategori tu. Ada. Yang pendiam yang sombong ni yang susah, kan? Tapi jarang jarang jumpa yang betul-betul pendiam dan sombong. Okey, baik-baik. Yang kita bimbang, yang bodoh sombong ini yang kita tak nak. Itu saya dah jauhkan dah. Sebab dalam circle kita ni selalunya kita tak tahu macam mana kita mendekati orang yang pada mulanya di awal perkenalan selalunya, kan, doktor, kan? Tetapi itulah, kita boleh semakin dewasa ni kita boleh tahu, oh dia ni macam ni. Macam mana agaknya Niki untuk mengenali personality seseorang itu, ataupun Niki seorang yang tunggu orang tegur dulu? Niki sebenarnya seorang yang pemalu pada asalnya. Tapi bila Niki semakin dewasa, Niki fikir apa yang dimalukan. Niki sebenarnya suka berkawan dengan orang, suka bercakap. Jadi apa kata kita mulakan dulu conversation tu. Okey. Tapi kan Niki sebagai seorang selebriti, kan, sebab biasanya orang dalam fikiran setiap individu di luar sana, mereka rasakan yang kalau awak public figure, awak harus jadi seorang yang mesra dengan semua orang. Mesra tu satu, tapi awak haruslah jadi seorang yang suka bercakap, sentiasa menyantuni peminat-peminat dan sebagainya. Tetapi ada kalanya kita bukan sebegitu. Kita macam, saya nak buat kerja saya yang sendirilah. Bila saya ada tugasan, baru saya akan bersama dengan fans-fans. Pernah tak awak dalam dilema, aduh, aku nak jadi pendiam, nak jadi diri sendiri, pada masa yang sama kena juga bersama dengan fans-fans, sentiasa kena, orang kata, ada conversation dan sebagainya di media sosial? Selalu. Niki rasa yang banyak membantu Niki adalah kita tengok semua fans-fans itu sebagai sahabat, sebagai teman kita, supaya kita rasa macam jangan nak put on satu persona untuk memuaskan hati sesiapa. Biar kita jadi natural dengan orang. Dan lagi satu, saya suka poin doktor yang doktor cakap tadi, di mana kita sometimes kita tak payah nak cakap apa, tapi kita senyum. Kita tunjukkan kemesraan dalam diam tapi senyum. Niki banyak praktikkan benda tu. Okey. Dan saya sebenarnya secara jujurnya, saya lebih suka mendekati mereka yang bersendirian, sebab saya
Sebab saya lebih orang kata tak suka macam kata bukanlah introverted. Crowded yang tu. Lepas tu saya akan mendekati sebab kita akan ada sikit-sikit je kita punya perbualan tu. Okey, saya nak kongsikan satu daripada komen ni daripada Siti Ila. Selamat tengah hari. Biasanya saya melihat aura sekeliling dulu, automatik boleh jadi pendiam atau ceria. Maksudnya macam yang awak katakan tadi lah. Saya setuju sangat-sangat. Okey.